Okey. Okey, Syakira baca doa dulu sebelum mula. Baca doa Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Hari ini kita akan fokus kepada tajuk apa? Tajuk nasab anak angkat. Nasab anak angkat. Okey. Ada beberapa perkara lah fokusnya hari ini. Kamu cuba apa? Untuk kita sama-sama belajar hari ini. Yang pertama kita akan tengok, sebab ni bawah tajuk ayat hukum, tapi dia akan fokus kepada ayat lah, ayat Al-Quran lah. Iaitu yang pertama kita dapat menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 5 surah Al-Ahzab. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, menerangkan sebab nuzul ayat. Okey. Yang ketiga, menghuraikan istinbat hukum berdasarkan lafaz ud'uhum. Okey. Nah, ni biasalah kalau hadis hukum, ayat hukum, dia akan ada istinbat hukum. Okey. Lepas tu yang keempat, menjelaskan batas-batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Okey. Lepas tu menilai kepentingan mematuhi pensyariatan dalam menasabkan anak angkat. Ni paling inilah kita cuba target paling kurang pun 4 objektif pada hari ni. Okey. Okey, kita terus kita ambil kepada kalam ilahi dulu. Akil. Akil. Ya. Akil tak punya suara kira ni. Okay, kita mulakan dengan suara Akil dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhtattum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa ma kana Allah ghafurur rahim. Okey. Terjemahan ya. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi berdosa perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, terima kasih Akil. Okey, ini surah apa? Surah Al-Ahzab. Surah nombor 33 ayat 5. Okey, dalam surah ni ringkaslah kita akan tengok dekat tuntutan hukum dia lah. Allah Ta'ala suruh panggillah anak angkat itu dengan nama bapa mereka sendiri. Kan, sebab nanti kita akan belajar lah ada sebab nuzul dia, ada kisah dia. Maksudnya orang dulu ni dia biasa kalau dia ambil anak angkat, dia akan bubuh bin dia. Kan. Contohnya Aqil, kan, orang ambil anak angkat, dia bubuhlah Muhammad Aqil bin Rahman. Contoh kan. Dia tak bubuh bin Sabri, bin Muhammad Sabri, bin Ahmad Sabri. Kan, maksudnya dia tukar. Kan, nanti contohlah maksudnya orang dulu dia punya ni. Jadi dalam ni Allah Ta'ala perintahkan panggillah anak angkat tadi dengan nama bapa mereka sendiri. Maksudnya ayah yang lahirkan dia. Bukan ayah yang lahirkan lah.
Maksudnya ayah dia yang sebenar lah. Okay, mak dia yang lahirkan. Maksudnya mak dengan ayah dia tadi, ayah dia tu sendiri yang asal tu kena panggil dengan nama ayah dia. Maksudnya kalau ambil anak angkat Muhammad Aqil tadi, maksudnya kena apa? Kena Muhammad Aqil tadi bin Sabri jugalah. Tu contoh lah lagi kan. Okay, cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dah, itu yang lebih adil lah. Sebab apa adil? Sebab dia, ayah kita tu lah, kita ni adalah benih dia. Kita adalah daripada benih dia kan, keturunan dia. Okay. Maka jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Okay. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Maksudnya Allah Ta'ala sebut dah ni, kalau sebelum tu orang tu buat dia ambil anak angkat, dia bubuh nama dia, jadi dia tersalah tadi sebab apa? Dia tak tahu, tak ada larangan lagi, agama pun tak syariatkan lagi, jadi benda tu masa tu dia tak dikira berdosa lah. Okay. Tetapi berdosa perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu. Kalau perbuatan yang sengaja tu, dosa lah. Ingatlah Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Okay, terus Nurin. Nurin. Ya, saya. Ya, sambung Nurin. Tuntutan hukum daripada ayat 5 surah Al-Ahzab. Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan wajib menasabkan anak angkat dengan nama bapa kandung. Yang kedua, anak angkat yang tidak diketahui bapa kandungnya boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Yang ketiga, jika menasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja, tidak berdosa, tetapi jika disengajakan dikira berdosa. Okey, terima kasih Nurin. Okey, ada tiga tuntutan hukum yang asas dasarkan ayat Quran di atas kan. Ayat yang kita baca tadi, yang Aqil baca tadi. Yang pertama dia Allah Ta'ala perintahkan wajib menasabkan anak angkat dengan nama bapa kandung. Itu yang pertama. Apa hukum dia? Wajib. Kan setiap anak yang dilahirkan, dia wajib dibinkan kepada bapa kandung dia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak angkat yang tidak diketahui bapa kandungnya. Kan? Ni macam-macam kes lah. Kadang-kadang dalam masyarakat kita pun ada. Sampai tak tahu bapa kandung siapa, boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Kalau kat Malaysia ni biasa kita bubuh apa? Abdullah. Kan? Kamu bisa ingat kan? Biasanya dia bubuh Abdullah. Kan? Saudaraku ni, kalau kita kata bahasa Arab dia, akhi lah. Kan? Tapi biasa kita kat Malaysia kita guna Abdullah. Ni salah satu kita kata pendapat para ulama lah yang dipakai ni. Kan? Maksudnya kalau tak ada bapa kandung tadi, nak bin siapa kan? Ada sebahagian juga ada ulama kata bin mak. Kan? Bila bin mak ni saya kira orang tahu lah pula kan. Maksudnya tak ada ayah. Masalah kita takut orang kata apa? Dia nak luar nikah ke dan sebagainya. Okay, jadi ini asas dia lah. Nanti kalau ada soalan nanti kita huraikan akan datang lah. Okay. Anak angkat yang tidak diketahui bapa kandung dia boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Okay, yang ketiga, jika menasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja. Kan? Okay. Nasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja. Nak sengaja ni sama ada satu jahil. Kan? Dia tak tahu kata tak boleh. Boleh jadi je kan. Isyad dah. Isyad dah tak? Okay. Secara tidak sengaja, okay, tidak berdosa tetapi jika disengajakan dikira berdosa. Okay. Maksudnya kalau orang bubuh nama anak angkat ni, maksudnya disebab kejahilan dia tak tahu ataupun memang dia tersilap ke, dia kira maksudnya tak sengaja lah. Tak dosa lah. Okay. Tetapi jika disengajakan, memang dia tahu dah tu anak orang lain, dia bubuh nama dia. Ni dia dikira berdosa kalau sengaja. Okay. Okey, boleh tak? Setakat tu faham tak? Ada persoalan tak? Syakirul faham Syakirul? Faham Ustaz. Ustaz risau kot jadi macam tadi. Tadi tu Ustaz duk sembang seorang-seorang. Ustaz heran awak Ustaz bagi salam dia pun tak jawab.
Rupa-rupanya internet Ustaz. Kan? Ustaz takut kan senyap lagi ialah internet Ustaz habis ke apa? Duduk sembang seorang kan. Okey, Syakira sambung Syakira. Ni ya sebabun nuzul ni. Ya, sababun nuzul. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Zaid bin Harith. Harithah. Harith. Harithah. 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 Zaid bin Radhiyallahu anhu. Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu terus? anhu. Okay. Bekas hamba Rasulullah. Rasulullah SAW telah mengambil Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai anak angkat sebelum kerasulan baginda. Kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang ramai mengambilnya dengan nama Zaid. Orang ramai memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini yang melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan untuk menasab keturunan, menasab anak angkat kepada bapa kandungnya. Okey, dalam kisah ni, sahabat nuzul ni, kamu nak kena ingat apa, ada beberapa perkara lah. Antaranya poin yang penting, yang pertama kamu ingat apa dia? Berkaitan dengan kisah Zaid bin Harithah. Okey. Siapa Zaid bin Harithah ni? Dia bekas hamba Rasulullah. Okey. Apa dia? Nabi ataupun Nabi Muhammad mengambil dia sebagai anak angkat sebelum kerasulan baginda. Maksudnya sebelum Nabi jadi Nabi lagi, Nabi ambil Zaid bin Harithah ni dia anak angkat dia. Maksudnya dia banyak duduk dengan Nabi lah. Okay. Tetapi orang ramai memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kan? Bila Nabi ambil bela dia, anak angkat, pakat panggil dia Zaid bin Muhammad. Dan Nabi pun tak tegur apa lah. Sebab apa? Sebab tak ada lagi turun ayat tadi. Kan? Bila dah jadi kebiasaan pakat panggil, lepas tu barulah masa tu agama Nabi diutuskan sebagai Rasul. Kan? Lepas tu apa, syariat. Bertambah syariat lah kan. Ada hukum solat fardu, puasa, kan macam-macam lah. Ada suruhan, ada larangan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada bapa kandung. Kan? Jadi kisah ni lah. Kisah Zaid bin Harithah. Dia apa? Dia dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi ambil dia anak angkat. Jadi apa? Orang ramai panggil. Kan? Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni untuk larang. Dan memerintahkan, maksudnya suruh bagi Zaid tadi bukan bin Muhammad, suruh tukar balik Zaitun bin Harithah. Zaman dulu ni dia tak ada lah macam kita. Kita ni apa? Lahir-lahir pun dah kena daftar surat beranak. Kan? Lepas tu ada IC. Zaman dulu ni dia tak ada lah sampai peringkat macam tu. Jadi nama orang ni bila orang panggil je lah. Kan? Kalau kita ni kita daftar tu dia lain lah kan dalam sistem. Kalau zaman dulu ni dia tak ada lah sistem macam kita ni. Jadi orang bila orang panggil Zaid bin Muhammad seolah-olahnya apa? Orang bagi nasab keturunan tu Zaid tadi kepada Nabi Muhammad lah. Padahal dia anak Harithah. Okey, itu sebab nuzul. Ingat dia punya kisah umum tu je. Kamu cerita sendirilah poin-poin yang Ustaz bagi tadi. Kan? Itu sebab tu berkaitan apa? Kisah Zaid bin Harithah. Kan? Ni satu betul Ustaz nak bagi. Kan? Bila kita belajar, kamu jangan tangguhkan. Tak apalah, malam nantilah aku tengok balik. Minggu depan lah aku hafal. Bulan nanti nak periksa lah. Tak. Bila belajar tu kamu terus. Kan? Ingat je bila berkaitan dengan tajuk nasab, berkaitan dengan nasab keturunan anak angkat ni, kamu terus ingat. Surah Al-Ahzab ayat 5. Kan? Ayat Quran dia. Lepas tu kisah apa? Kisah tentang sahabat nuzul dia, kisah tentang Zaid bin Harithah. Dia siapa? Dia tu bekas hamba. Lepas tu Nabi ambil dia jadi anak angkat. Lepas tu orang ramai panggil dia Zaid bin Muhammad. Lalu apa? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran tadi untuk melarang dan memerintahkan supaya menasabkan, maksudnya membinkan. Menasabkan ni maksud membinkan lah. Membinkan anak angkat kepada bapa kandung dia. Okey. Okey, lepas tu Ustaz. Terus Wani pula. Wani dah Wani. Ya, Wani dah? Dah. Lama ingatkan.
Ustaz nak risau internet Ustaz putus je. Wani ada? Okey, Wani sambung. Ulama mengistimbatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz ud'uhum, iaitu fi'al amar yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Oleh itu, anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung. Menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Okey. Terima kasih Wani. Okey, ud'uhum ni kamu tengok kat ayat Quran dia baliklah. Mana ayat Quran tadi? Sebelah dia lah. Okey. Nanti bila exam, Ustaz sebut kali dah kan. Bila ayat hukum, hadis hukum, dia kalau ayat hukum dia akan bagi ayat Quran. Kan dia biasanya dia akan bagi ayat Quran. Okey, cuma dia tak bagi terjemahan. Kan. Jadi kamu kena ingatlah maksudnya perkataan istimbat ni duduk kat mana? Duduk kat awal sekali. Kamu ingatlah ud'uhum. Ingat ud'uhum tu. Kan bila tajuk ni je ingat ud'uhum. Okey. Okey, lepas tu tengok balik yang tadi. Okey, ulama mengistimbatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz ud'uhum. Dapat dah satu markah. Okey, apa dia ud'uhum tadi? Fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan. Okey, fi'il amar ud'u. Kan. Ud'uhum tu maksud dia apa? Dia punya ni pada fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Ni terus dia bagi dua markah sini, dia ringkaskan ayat dia. Apa dia fi'il amar tadi? Amar ni kan suruh kan, perintah, suruhan. Kan? Apa dia? Bila suruh dia membawa apa? Hukum wajib. Jadi kamu buat kesimpulan baliklah. Oleh itu anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung. Apa yang wajibnya? Wajib dinasabkan, wajib dibinkan kepada bapa kandung. Tapi cantik sedap sikit, dinasabkanlah. Anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung. Belakang ni bonus lah kalau kamu boleh ingat. Kan? Bila wajib nasab kepada bapa kandung, dia jadi terbalik lah. Maksudnya menasabkan anak angkat, menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Ataupun dilarang ataupun diharamkan. Bolehlah perkataan mana nak guna. Jadi yang terbalik dia, nasab dengan bapa kandung tadi wajib. Terbalik dia apa? Haram pula kita nasab anak angkat kepada bapa angkat. Itu bonus lah kalau kamu boleh sambung kat belakang ni pun lagi bagus lah. Kalau tak ingat pada ustaz sampai sini pun cukup dah. Paling kurang sampai dekat bapa kandung ni. Okey, terus Daniel. Ya. Daniel sambung. Batas tu lah. Okay. Ya, betul. Batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada anak angkat dan anak kandung sejak kecil lagi, terutama tentang aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Kedua, menjaga batas pergaulan seperti sentuhan dan bahasa badan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Ketiga, menjaga batas aurat dalam kalangan ahli keluarga apabila anak angkat telah akil balik kerana keluarga angkat bukanlah mahram. Okey, clear. Terima kasih. Okey, batas-batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Okey, batas-batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Okey, yang pertama pada memberikan pendidikan agama yang secukupnya kepada anak angkat dan anak kandung sejak kecil lagi, terutamanya tentang aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Kan? Nanti Ustaz rasa kat bawah ni adalah dia bagi alternatif. Yang ni kita cerita ni dulu. Maksudnya kalau ambil anak angkat biasa, maksudnya orang yang ambil anak angkat tadi dia tidak menyusukan anak angkat dia. Dia tak jadikan anak susuan. Kan? Bila tak jadikan anak susuan, maksudnya apa? Aurat dia dengan anak tadi ataupun aurat dia dengan anak-anak kita, anak-anak yang kita lahirkan. Dia apa? Dia tak jadi inilah mahram lah. Sebab apa? Sebab dia tidak disusukan. Jadi ini lebih kepada yang itulah. Maksudnya apa?
kena ajak batas pergaulan ni apa. Maksudnya aurat, adab pergaulan kena jagalah. Sebab dia bukan mahram. Maksudnya dia bukan tak ada hubungan kekeluargaan yang sebenar. Tak ada hubungan dari segi darah daging lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Menjaga batas pergaulan seperti sentuhan dan bahasa badan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Itulah. Jadi kena jaga pergaulan, sentuhan pun tak boleh. Kalau baby lagi tak apalah. Bila dia kuih besar, kan? Bila dah besar macam kamu kan, sampai dah tingkatan, kan? Anak angkat tadi, dia jadi apa? Hukum dia dari segi agamanya, batas pergaulan tu dia sama macam orang luar. Macam ajnabi lah. Macam lelaki ataupun perempuan ajnabi. Okey, yang ketiga pula, menjaga batas aurat dalam kalangan ahli keluarga apabila anak angkat telah akil baligh kerana keluarga angkat bukanlah mahram. Dia macam bersambung-sambung je ni 1, 2, 3 ni. Kan? Ini Ustaz macam dah tersebut dah apa Ustaz ni. Okay, itu kena jaga batas aurat. Yang kedua tadi lebih kepada sentuhan. Ni pun nak lebih kurang lah, jaga batas aurat dalam kalangan ahli keluarga. Sebab apa? Bila anak angkat tadi dia dah akil baligh, jadi apa? Dia kena jagalah sebab dia bukan mahram. Okey, Alia. Alia ada Alia? Ya Ustaz. Ya, faham tak Alia setakat lah? Faham? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Alia sambung. Saya ada Ustaz. Kamu ada? Okey, Ustaz. Syakira jawab. Tanya dulu. Apa Syakira? Kan macam tadi kan, kalau kata anak angkat tu, contohlah, contoh ada seorang ibu bapa ni, dia jumpa anak tu kan, dekat mana-mana kan. Lepas tu waktu tu, yang ibu tu baru lepas melahirkan anak, maksudnya dia jumpa baby, lepas tu dia baru lepas lahirkan baby juga kan. Maksudnya dia ambil baby yang dia jumpa tu buat anak angkat. So lepas tu, kalau kata dia susukan bayi yang dia jumpa tu, dia kira macam mana tu Ustaz? Orang yang susu tu dia lelaki ke perempuan? Yalah, yang susukan tu perempuan lah. Perempuan lah. Okay. Yalah, itulah Ustaz kata tadi. Kalau susuan, memang tak ada masalah lah. Memang boleh lah. Kan? Bahkan ada fatwa pun, kalau lah orang perempuan, contohlah suami isteri, mereka kahwin. Kahwin lama dah tak boleh anak. Kan? Tak boleh anak. Lepas tu dia ambil anak angkat. Ambil anak angkat ni benda angkat benda kecil lah. Kan? Ambil benda baby. Kan? Dia kalau ambil anak angkat besar ni, dia tak boleh jadi susuan dah. Kan? Bawah pada 2 tahun, kita dah tak boleh menyusu dah. Kalau menyusu pun dia tak akan jadi anak susuan dah. Dia kena ambil daripada baby lah. Okay? Maksudnya dia ambil yang budak kecil baby tadi. Isteri dia buat apa? Isteri dia pergi makan makan ubat merangsang hormon. Untuk apa? Untuk keluarkan susu. Kan? Sebahagian fatwa membenarkan. Maksudnya isteri tadi makan ubat, dia rangsang tubuh badan dia. Jadi bila keluar susu tadi, dia bagi baby tu minum susu. Bila dia bagi baby minum susu, baby tadi jadi anak susuan lah. Kan? Kalau baby tadi perempuan, maksudnya dengan suami dia, jadi ayah susuan lah. Mak tu memang confirm lah mak susuan. Jadi dengan ayah pula jadi ayah susuan. Dengan anak beranak, kalau dah akan datang kot dapat anak. Tiba-tiba dapat anak contoh kan. Jadi adik-beradik susuan. Okay, tu cara pertama. Cara yang kedua Syakirul, boleh juga, maksudnya kalau kita, isteri tadi memang tak ada susu, tak boleh bagi. Kita tengok pula kakak kita ke, kalau boleh kakak tadi, kita tengok lah, kalau kakak ipar ke, ataupun bukan kakak ipar lah, kakak kita sendiri, kakak orang perempuan tadi ke, maksudnya kakak tu kata mungkin baru beranak, kan, baru beranak, dia ada baby lah. Jadi jadi boleh kita minta dia susukan anak tadi. Kan, bila dia susukan, nanti kita yang suami isteri tadi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi anak dan ibu susuan. Okay? Sana. Okey, dia jadi apa, anak menakan, dia jadi pak menakan dengan mak menakan susuan lah, sebab kakak kita yang susu kan. Tapi masih boleh lah, masih lagi mahram. Jadi ada beberapa cara lah. Kan? Jadi sebahagian ulama kadang-kadang dia menganjurkan ada apa konsep susuan ni. Sebab apa? Sebab bila ambil anak angkat, kita tak menyusu tadi, jadi masalah lah nanti.
Kan kalau boleh kita ni bila nak jaga, nak ambil anak angkat, kita nak apa, kalau boleh nak jadikan dia macam anak kita lah. Kan? Jadi dari segi aurat, dari segi apa? Dari segi maksudnya batas-batas pergaulan sama macam anak kan. Jadi bila kita tidak menyusukan, dia jadi masalah sikit lah. Kecuali ambil anak angkat yang besar-besar ni, tak ada lah pilihan tu. Okay? Boleh Syakirul? Syakirul? Syakirul ada Syakirul? Syakirul ada Syakirul? Okey. Syakir mana? Ya Allah, dia tanya soalan dia hilang. Dia tanya soalan dia hilang malah. Tak apalah, dia ikut ni lag kot internet dia. Okey, Alia, sambung dia. Kepentingan menasabkan anak angkat kepada nama bapa kandung. Okey. Kesan menasabkan anak angkat kepada nama bapa angkat. Pernikahan jika diwalikan oleh orang yang tidak sah nasab seperti bukan bapa atau saudara lelaki kandung, maka pernikahan tersebut tidak sah. Okey kan Ustaz. Lagi Alia sambung lah Ustaz. Tu sikit tu Alia sambung. Okey, tengok maksudnya kesan dia, kesan buruk dia lah ni. Bila menasabkan anak angkat kepada bapa angkat, maksudnya sampai bubuh apa dalam IC dan nombor surat beranak, dia kesan dia apa nanti bila dia nak menikah, contohnya budak perempuan lah. Kan? Contoh budak perempuan bila nak menikah nanti ayah angkat dia yang walikan dia. Padahal dia bukan ayah yang sebenar. Jadi dia boleh kesan apa? Pernikahan tersebut tidak sah. Tu bahaya tu. Kan? Jadi itu kesan yang pertama. Okey, terus yang kedua dia. Nafkah dan tanggungjawab. Nafkah dan tanggungjawab terhadap anak kandung adalah wajib dan lebih berat daripada anak angkat. Kan? Sebab dia nafkah ni memang perintah Allah Ta'ala kan. Jadi anak kandung ni memang wajib lah. Dan lebih berat daripada anak angkat. Dia takkan sama dengan anak angkat ni. Walaupun kita sayang dia lebih daripada anak kandung pun, dia tetap darah daging orang lain. Bukanlah kita tak boleh sayang, boleh sayang lah. Tapi maksudnya dia takkan sama lah. Takkan sama dengan darah daging kita sendiri. Okay, terus. Perwalian. Selain pernikahan, wali berperanan penting dalam banyak perkara seperti dalam pengurusan harta, penjagaan anak yatim dan haji. Okay. Ni berkait jugalah. Okay, dalam pengurusan harta, penjagaan anak yatim, haji. Kan dia berkait juga. Pengurusan harta ni maksudnya berkaitan dengan wali jugalah. Boleh boleh dari segi uruskan harta dan sebagainya. Okay, terus. Pewarisan harta dan wasiat. Pembahagian harta pusaka kepada anak angkat bermakna memberikan harta yang bukan haknya. Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat dan hibah. Okey, nak wariskan harta samalah. Harta pusaka ni untuk anak kandung je. Anak angkat tak layak dapat. Jadi bukan hak dia. Anak angkat boleh apa? Boleh dapat wasiat ataupun hibah je. Hibah ni pemberian biasalah. Wasiat ni tinggalkan wasiat lah. Bila mati baru dapat. Tapi harta pusaka ni automatik dapat. Tapi dia hanyalah untuk anak kandung saja. Okey, terus. Pergaulan. Anak angkat merupakan bukan mahram. Pergaulan dengan keluarga angkat seperti batas aurat dan adab pergaulan perlu dijaga. Okey. Dia bukan mahram lah. Ini contoh apa? Ini contoh umum lah dia bagi ni. Kesan dia. Tapi kalau menyusukan tadi, dia boleh berubah lah. Tapi menyusukan, kita kata apa? Yang atas-atas ni semua tak dapat juga. Kan? Dari segi nak jadi wali nikah semua tak boleh. Tapi hak pergaulan ni dapatlah jadi mahram. Kalau disusukan. Tapi ni contoh yang diberi sebab ni adalah untuk kes yang tidak disusukan lah. Jadi dengan keluarga angkat, dia ada batas aurat dan juga adab pergaulan lah. Okay. Okey, terima kasih Alia. Lepas tu, siapa lagi Ustaz tak panggil? Salsabila. Ya. Ya, sambung Bila. Hikmah suruhan menasabkan anak angkat kepada kepada bapa kandung. Okey. Pertama, mengiktiraf bapa kandung supaya dapat mengekalkan pertalian nasab antara mereka. Kedua, memelihara
Salah silah. salah silah keluarga supaya tidak bercampur dengan orang yang tiada hubungan kekeluargaan. Okey. Menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat kerana mereka bukan mahram. Keempat, memastikan hukum perkahwinan anak angkat perempuan sah apabila walinya ialah bapa kandungnya. Yang kelima, memelihara hak seorang anak angkat kepada bapa kandungnya seperti hak perwarisan harta pusaka. Keenam, anak angkat dapat mengenal asal-usul keluarga kandung supaya tidak berlaku kekeliruan pada masa hadapan. Okey. Ni hikmah dia lah. Kan banyak hikmah dia sampai 6. Okey. Yang pertama paling basic dia iktiraf bapa kandung lah. Bapa kandung tu sebagai bapa dia yang sebenar. Sebab apa? Sebab dia ada pertalian nasab tadi. Okey. Yang kedua, memelihara salah silah keluarga supaya tidak bercampur dengan orang yang tiada hubungan kekeluargaan. Sebab tu agama ni dia ambil berat. Sebab tu agama ni dia mengharamkan zina. Sebab apa? Sebab dia akan merosakkan keturunan kita. Sebab dulu apa? Sebab apa? Dia bila kahwin, kita ada suami, kita ada isteri, dia ada keturunan dia. Nanti dapat anak, anak tadi akan binkan kepada suami tadi, kan? Okey, dia jaga memelihara salah silah keluarga. Yang ketiga, menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Muhaimin 85. Boleh masuk bunyi tu. Tengok bunyi tu. Tadi abang pakai ni SOS. Ya, nak. Dia pakai internet, telefon. Tengok. Ni. Saat nak habis dah. 85. 85. 8586 kot. Kita try. Okey. Kemudian menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat kerana mereka bukan mahram. Ini lebih kurang macam yang tadilah. Okey. Yang keempat, memastikan hukum perkahwinan anak angkat perempuan sah apabila walinya ialah bapa kandungnya. Ni pun sama dah kita sebut dah sesak sebab kan, sebab tadi iaitu memastikan hukum perkahwinan tadi sah. Sebab apa? Sebab dia menggunakan wali yang sebenar lah, iaitu bapa kandung dia. Yang kelima, memelihara hak seorang anak angkat kepada bapa kandungnya seperti hak pewarisan harta pusaka, kan? Kan contoh kalau dah buh bin lain, jadi ayah tadi yang asal mungkin ada 3 orang, ada 4 orang anak. Jadi dia tak termasuk, sepatutnya ada 5, tapi dah dia jadi anak angkat, buh bin orang lain, dia tak dapat harta tu. Tu hak dia lah patutnya. Okay. Yang keenam pula, anak angkat dapat mengenal asal usul keluarga kandung dia supaya tidak berlaku kekeliruan pada masa hadapan. Kan takut dia buh bin anak ayah angkat, tersilap tiba-tiba pergi kahwin dengan kakak dia sendiri ke? Kan tak tahu. Ni tu bahayalah, sebab tu agama dia tutup siap-siap dah fitnah tu. Dia takut apa berlaku benda yang tidak sepatutnya. Okey, kelebihan mengambil anak angkat. Siapa lagi lah? Satu lagi Najihah. Najihah Raja. Ya Ustaz. Sambung je. Kelebihan mengambil anak angkat. 1. Mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga angkat dengan keluarga kandung agar dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. 2. Membantu keluarga yang kurang berkemampuan tetapi mempunyai tanggungan yang ramai supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna. 3. Memberi kebahagiaan kepada mereka yang tidak dikurniakan zuriat agar dapat menjalani kehidupan berkeluarga seperti orang lain. 4. Melahirkan perasaan kasih sayang antara anak angkat dengan keluarga angkat supaya layanan yang diberikan sama rata. Okey. Ni kelebihan, antara kelebihan, banyaklah kelebihan ni kan. Ni antara yang basic 4 lah. Kan bila ambil anak angkat ni, yang pertama dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga angkat dengan keluarga kandung. Sebab tu suruh bin bapak dia juga. Sebab apa? Dia tetap bapak dia. Kan? Bila orang tu minta, contohlah orang dulu ni dia biasa tau, dia bagi kat orang lain jaga anak dia. Dulu orang dulu ni ada anak dia ramai, tapi duit tak ada. Dia tak cukup kemampuan. Anak kadang sampai 10 orang, berbelah orang. Jadi ada orang yang tak ada anak. Jadi dia bagi anak dia seorang kat orang. Tapi bin dia pun tak tukar lah.
Kan, jadi bila besar anak ni tadi pun dia tahulah hak mana ayah dia yang sebenar, hak mana ayah angkat dia. Jadi dalam serba tak langsung dia dia akan mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga angkat dengan keluarga kandung. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, membantu keluarga yang kuat, yang kurang berkemampuan. Ini yang Ustaz sebut dah tadi. Kan, dia jadi dia boleh bagi dekat anak kat orang lain, kan. Okey, lepas tu yang ketiga, memberi kebahagiaan kepada mereka yang tidak dikurniakan zuriat agar dapat menjalani kehidupan berkeluarga seperti orang lain. Kan, ni biasanya orang yang tak boleh anak lah, kan. Tak dapat anak, tak ada rezeki anak, dia boleh ambil anak angkat. Okey. Yang keempat, Ustaz cerita sikit lah. Ustaz dalam keluarga Ustaz ada abang Ustaz seorang lah. Dia ada ambil anak angkat seorang daripada baby lagi lah. Sekarang tahun lepas SPM 2020 baru ni dia periksa SPM dah. Maksudnya tahun ni dah umur 18 dah lah. 18 tahun ni. Kan dah 19 dah. Maksudnya dia periksa tahun lepas dah. Periksa tahun ni kan. Tahun ni 2020, SPM 2020. Maksudnya daripada kecil tadi bila sampai lah ni dah umur 18 dah. 17. Tahun ni 18 lah. Umur 18 tahun dah daripada kecil. Okey, yang keempat, melahirkan perasaan kasih sayang antara anak angkat dengan keluarga angkat supaya layanan yang diberikan sama rata. Okey. Jadi macam nak menakan Ustaz tadi, kebetulan masa ambil dia tu, kakak Ustaz yang ambil tu abang Ustaz. Abang Ustaz dengan kakak ipar lah. Okey, mereka tak ada anak, kan mereka ambil. Bila mereka ambil itu kebetulan masa tu juga kakak Ustaz seorang. Kakak Ustaz juga seorang, dia beranak, dia melahirkan anak, ada dapat anak lelaki seorang lah. Kakak Ustaz tadi tolong menyusukan anak angkat tadi. Jadi sebab tu dalam keluarga Ustaz, semua kami jadi mahram dengan dia lah. Sebab kakak Ustaz tadi, dia jadi mak susuan lah. Kan Ustaz ni jadi pak menakan susuan. Kan, jadi yang abang Ustaz yang ambil anak angkat tu pun dia jadi pak menakan susuan lah. Merangkap ayah angkat lah. Kan, mereka yang bela dia. Kan. Tapi dia rapat lah dalam keluarga kami tu dan dia dah tahu dah pun situasi dia tu. Dia dah tahu dah kata dia anak angkat dan kakak Ustaz susukan dia. Jadi dia sendiri memang dia rapat lah dengan dengan anak kakak Ustaz. Sebab apa? Sebab mereka berkongsi susu kan. Mereka memang sama umur lah. 3 atau 5 tahun ni. Kan. Cuma anak nakan Ustaz, anak kakak Ustaz tu lelaki. Yang anak angkat tadi dia perempuan. Dia tak boleh masuk. Okey. Boleh tak setakat tu faham tak? Ada persoalan tak segala? Ada soalan tak? Siapa? Tak ada. Tak ada Wani baca ya Wani? Lupa dah Wani. Wani baca dah? Ya, baca dah. Wani baca dah. Nurin Ustaz panggil ke tak? Tak ingat dah. Dah. Nurin dah. Najiha. Echa. Ya amal lupa pula Echa. Echa, sama Echa. Echa ada Echa? Ada. Echa sama Echa. Lupa kat Echa pula. Benarkah yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan? Yang pertama, kaedah terbaik penyelesaian aurat dan batas pergaulan. Okey, ni tajuk ni. Macam mana kaedah penyelesaian terbaik? Maksudnya macam mana nak buat supaya aurat dan batas pergaulan tadi boleh kita elakkan lah. Maksudnya boleh jadi mahram lah. Ni dia bagi cadangan dia. Ini Ustaz dah cerita pun tadi. Tak apa, ulang balik. Okey, terus. Macam? Yang pertama. Mengambil anak angkat dalam kalangan ahli keluarga yang terdekat seperti anak perempuan daripada adik-beradik sebelah bapa atau anak lelaki daripada adik-beradik sebelah ibu. Okey. Ni cara pertama dia. Kita ambil anak menakan kita lah. Jadi anak angkat. Ambil adik-beradik kita. Adik-beradik yang mahram. Bukan sepupu lah. Kalau sepupu dia tetap tak mahram juga. Maksudnya anak menakan, cucu menakan ke. Maksudnya ada yang ada hubungan mahram. Ini dia bagi apa? Tips yang pertama. Supaya anak angkat tadi, walaupun kita tak ambil anak angkat dia pun, dia memang dah mahram kita pun. Bila ambil anak angkat, sama lah. Kan? Tetap mahram juga. Okey, yang kedua.
Menjadikan anak angkat sebagai anak susuan sebanyak 5 kali kenyang sebelum mereka mencapai umur 2 tahun. Okey, ni yang kedua yang Ustaz sebut tadi lah. Maksudnya bila ambil anak angkat, boleh kita ambil pada kecil dan kita apa? Kita bagi susu kat dia. Paling kurang 5 kali kenyang. Kan? Dia baby ni macam mana nak tahu dia kenyang? Bila dia hisap susu, dia berhenti. Ataupun terus dia lena. Tu kenyang lah tu. Kan? Jadi kena berapa kali? 5 kali. Silap-silap kalau 5 kali ni, sehari pun boleh dah. Kan? Baby kan kuat bersusu. Kan? Dia hisap je, dia tidur. Lepas tu dia bangun tidur lagi, dia teriak, dia nak susu pula. Kan 5 kali, kenyang, dapat cukup, dapat. Okey, terus, Cah. 3. Jika mereka telah berumur lebih daripada 2 tahun, berikan pendidikan agama yang secukupnya sejak kecil tentang batas aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Kan kalau kita dah ambil besar kan. Contohlah Ustaz ambil Echah jadi anak angkat kan. Dah tua dah Echah kan, umur 17. Kan, jadi nak buat apa, tak boleh buat apa dah lah kan. Tak boleh nak buat jadi susuan dah. Jadi umur yang lebih pada 2 tahun ni kena didik lah. Maksudnya ambil anak angkat tadi, kena cerita kat dia. Ni kalau duduk kat rumah pun kena pakai tudung lah. Kan, kena tutup aurat lah. Kalau duduk dalam bilik tak apalah. Sebab apa? Sebab bila dalam keluarga tadi, dia bukan mahram. Okey, terus yang keempat. Memberitahu anak angkat tentang keluarga kandung mereka supaya mereka tahu asal keturunan mereka. Okey, yang ni bila dia besar sikit lah, kecil-kecil dia tak faham lagi. Macam anak nakal Ustaz tu, Ustaz rasa tak ingat lah dia bagi tahu darjah 5, darjah 6 gitu kot, dah mula bagi tahu dia dah. Maksudnya dia bagi tahu, dia kata dia anak angkat, dia bukan dia lagi, kesian kat dia. Tapi awal-awal tu dia sedih jugalah, tapi dah nak buat macam mana kan. Tapi lama-lama dia boleh terima lah benda tu. Maksudnya kita jangan sembunyikan pula, kena bagi tahu kata dia anak angkat, kita ambil dia belah, kan. Okey. Okey, terima kasih Cah. Apa lagi ya? Ada lagi? Oh ni last. Last ke ni? Last ni tak apalah, Ustaz je lah. Ustaz panggil semua dah kan? Ada siapa dah tak baca lagi? Kita 12 orang kan? Siapa Ustaz tak panggil? Ustaz check nama. Siapa lagi? Aida! Ya Allah, Ustaz terlupa Aida. Husnina, 2 orang lagi. Okey, Aida dulu lah. Husnina tak ada, tak apa. Hari Rabu ni ada lagi kan? Aida. Ya. Ya. Yang kedua, Ya. langkah-langkah memberi kefahaman kepada orang ramai supaya menasabkan anak angkat kepada bapa kandung. Okay. Kefahaman yang betul tentang konsep pengambilan anak angkat adalah penting supaya amalan jahiliah yang buruk dapat dimurnikan dengan cara Islam yang lebih baik dan harmoni. Yang pertama, kempen kesedaran tentang nasab anak angkat. Kan tu dia tunjuk gambar apa, berita tak? Ya. Kita buat berita, kayak berita apa, Cakna, kempen anak angkat sentuhan kasih. Okey, terus yang kedua. Program dakwah. Okey, program dakwah. Okey, terus. Ketiga, memudahkan urusan pengambilan anak angkat. Okey. Dia ada dekat Jabatan Pendaftaran Negara tau. Kalau kita ambil anak angkat, kita boleh masukkan kita ni sebagai penjaga dia. Ni dari segi undang-undang lah. Zaman lah dia ada sampai peringkat itu dah lah. Maksudnya kena daftarkan dia sebagai anak angkat kita. Okay. Okay, terus yang keempat. Mengurangkan birokrasi pendaftaran anak angkat. Okay. Ni simple je lah, tahu kan? Simple je kan. Kempen kesedaran, program dakwah, memudahkan urusan pengambilan, mengurangkan birokrasi. Okay. Ni antara cadangan untuk memudahkan proses anak angkat. Okay. Ni dah lain dah ni. Okay. Dah habis kat situ. Ni Ustaz nak tanya, apa ada kelas tak lepas ni? Kelas online. Kelas Google Meet ada tak? Tak pasti cikgu nak buat Google Meet tak, sebab cikgu tak abang apa. Tak apa, tak ada apa kan. Ustaz ambil masa sikit je. Ustaz nak suruh kamu buat jawab quizzes ni. Oh boleh. Boleh lah? Kita lawan Boleh. Sikit je, tak banyak pun Ustaz buat ni je sebagai tambahan, sebab kita dah ada buku modul latihan kita dah. Ustaz buat ada 10 soalan je kot berkaitan dengan tajuk ni. Okay. Ustaz ni dulu. Continue. Okay, Ustaz bagi link .
Ustaz bagi link. Apa tengok dekat itulah. Tengok dekat chat kita lah. Akak tengok chat. Kamu klik kat chat je. Lepas tu tulis nama. Lepas tu join. Jumpa tak? Jumpa Ustaz. Buka kat chat, klik situ je. Ni saya mula Ustaz Mari tekan. Ustaz, dia akan masuk kat Ustaz ni. Okey, seorang dah masuk. Cepat-cepat, Syakir. Come on guys, come on. Selalu main kah, Syakir? Saya adalah 2-3 subjek yang main dah ni. Okey. Dah biasa okey lah. 6 orang dah. 7. Ni cepat sikit. Ustaz buat kadang-kadang budak ketan 2 dia tak pernah main. Lambat jugalah nak tunggu masuk pun. 3, 6, 9. Okey. 9 orang. Lagi 3 orang. Soalan senang ni. Tengok kamu faham tak je. Ustaz. Ya. Oh Ustaz. Ya, Wani. Ya, Wani. Saya slow. Chat tu tak masuk lagi. Oh, tak masuk lagi. Dah, kamu salin ni boleh? Cuba buka ni. joinmyquiz.com. Boleh. Boleh dah? Okey, itu bukan dia, Alia. Alia ada 2. Awak Alia ada 2. Ada 2. Wani silap pun nama ke apa? Takkan ada hantu kot pagi-pagi, mana ada hantu? Siang. 9, 10, 11 seorang je. Wani boleh masuk Wani? Oh Wani. Wani terkeluar ke apa? Line saya slow. Oh. Saya pun tak boleh Ustaz. Awak apa? Alia ada 2 Alia? Tak tahu. Tak boleh kan? Ni tapi kamu masuk ni, ada 2 nama kamu Alia. Ustaz cancel satu ni. Dia tak nak soalan. Dah soalan memang tak nak lagi. Oh. Ustaz belum start lagi ni. Kamu tunggu kat situ je. Tak kira Ustaz tekan lagi baru kamu semua akan dapat soalan. Hilang dah benda tu. Laju Akil, masuk Akil. Oh, ni ada Alia satu lagi. Ada 2 Alia. Ustaz dah buang satu Alia. Alia terbuka 2 kot. Sebab ada 2 Alia. Ustaz dah buang satu Alia, tinggal satu Alia lagi ni. Berapa dah 10? 2 orang lagi. Siapa ni 2 orang lagi? Akil tak ada Akil? Akil boleh masuk tak Akil? Akil ada tak ni? Kali Akil terkeluar dah. Ada Akil ni. Akil mana Akil? Boleh tak Akil? Boleh. Boleh. Tak masuk pun. Tak ada nama kamu. Kamu masuk terus. Bila tekan link tu, terus ni. Tak apa. Tadi tulis join ke apa? Tak. Belum. Yang belum masuk Wani dengan ni je, Akil je. Boleh? Link. Link yang Ustaz bagi dalam Link chat tu dekat chat Google Meet bang. Chat Google Meet, bukannya kat WhatsApp kita. Chat Google Meet link tu. Cari chat. Ke mana kau? Aku tak tengok kat Google Meet. Ya. Ustaz. Cikgu Azizan ada kelas. Oh ya ke? Tunggu kita buat dah. Start je. Mesej dia start, kita start je. Sebab dia dah tengah buka dah. Ya, saya mesej dia. Kamu mesej dia. Okey, masuk. Wani tak boleh masuk kan Wani? Ya, tak boleh. Tak apalah, Ustaz on yang ni je lah. Kalau Wani nak masuk nanti boleh masuk je lah nanti. Tak masalah. Okey. Mula dah, ready? Okey guys. 1, 2, 3. Soalan 1.
apa ni, anak angkat dan bapa angkat merupakan bukan Lah mahram. saya lah jawab ramai. Soalan ni tak sama lah. Oh. Okey. Ya tak ada kelas ni. Sat, habis dah. Belum 10 kan? Baru 11. Amni sedang mendahului. Pecah nombor 2. Apa Akil slow Akil? Amni Huslina. Oh, Syakir dah naik. Alia nombor 2. Amni mendahului lagi. Oh, Amni ada dah. GGWP, easy win. Wah, Nurin dah potong Amni. Saya Syakir, tak kalau potong. ikut kat sini. Haha. Syakir potong Ada Nurin. pok lagi. Nurin potong balik Syakir. Yo Allah, macam mana boleh potong balik? Sorry Syakir. Wah, Echa masuk 2. Amni masuk kali kedua ke apa? Tidak memberitahu anak angkat tentang cara pandang mereka. Lebih tekan ni. Daniel, dengan Akil lah cepat sikit. Cepat Akil. Akil, lambat Akil. Berhati-hati kot jawab ni. Aduh. Okey, tinggal Akil sikit lah. Akil berhabis je lah Akil lah. Okey, kamu dah kelas tak? Kita setakat minggu ni lah tengok Ustaz-Ustaz target nak kita buat kelas hari Isnin dengan Rabu lah. Sebab Ustaz target kita nak kena habis silibus cepat sikit lah. Sebab nanti kita nak ulang kaji. Nak ulang kaji untuk apa? Dekat tempat lagi. Ustaz risau kan kamu ni batch yang
Sebab kita 4 tahun lepas pun Ustaz rasa memanglah kita dah buat kelas juga, tapi Ustaz risau jugalah sebab dia online sepenuhnya ni. Jadi kita target hari Isnin dan Rabu. Kamu kena ni lah, sentiasa kalau boleh Ustaz mengharapkan kita sentiasa 12 orang lah. Tak mau tertinggal, nanti rugilah. Kena rajin banyak lah ni kali ni. Sebab apa? Sebab kita tak lama dah nak Islam ni, pun dah bulan 6 dah. Okay, jadi Ustaz mengharapkan semua boleh masuk. Okay, lepas tu macam biasalah ada masa terus buat ni lah, buat nota dan latihan yang tajuk yang kita belajar ni. Jangan tangguh kan. Dan jangan lupa buat modul kita tu. Modul tu dapat bantu banyak kamu tu. Kan? Okay, habis dah? Habis dah. Dapat dah belakang. Okay, saya Ustaz hantar lah dia punya ni Ustaz. Mana dia punya Ustaz dia? Saya lag ni sikit Ustaz. Nombor 1. Apa dia? Saya lag sikit tadi dia start. Kamu lag patutlah. Patut lambat tu. Ustaz Ira buat lambat sangat. Apalah, internet macam tu dah kan. Rematch kah? Nanti rematch. Yang risau nanti kita buat lagi. Lepas tu Ustaz ambil seorang je. Nanti kita buat banyak kali. Setiap orang yang menang dapat satu, nanti boleh claim kat Ustaz makanan kat kantin bila buka sekolah. Dengan syarat kamu kena ingat Ustaz confirm dah, Ustaz tak tulis ni. Orang yang menang tu kena claim kat Ustaz. Okay, Ustaz rasa sekadar itulah. Kita tangguh sebab kamu kena dengan kelas Cikgu Azizan kan. Okay, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.